Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah Afifah binti Azman, Numetrik 280611. Saya akan membentangkan tentang pengenalan buli. Buli boleh definisikan sebagai tingkah laku yang kurang menyenangkan dan menyakitkan secara fizikal, emosi ataupun mental. Buli boleh berlaku di pelbagai tempat termasuk di sekolah, tempat kerja dan dalam media sosial. Buli juga boleh terbahagi kepada empat, iaitu secara fizikal, emosi, verbal dan cyber. Buli fizikal melibatkan penggunaan kekerasan fizikal terhadap mangsa, manakala buli emosi adalah melibatkan penggunaan kata-kata atau tindakan yang merendahkan atau menyakitkan secara emosi. Buli secara verbal pula merujuk kepada penggunaan kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan. Buli cyber pula melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan maklumat yang merendahkan atau mengejek orang lain. Pada zaman sekarang, kita boleh lihat buli yang sering berlaku adalah buli di sekolah. Anak-anak dan remaja sering menjadi mangsa buli oleh rakan sekelas mereka. Mangsa buli mungkin mengalami tekanan emosi yang mendalam dan prestasi akademik mereka juga boleh terjejas. Untuk menangani isu buli, masyarakat perlu meningkatkan kesedaran tentang kesannya dan memberikan pendidikan kepada orang ramai, terutamanya di kalangan pelajar dan pekerja. Sekolah dan organisasi juga perlu memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang tidak bertoleransi terhadap buli. Sebagai contohnya, pihak sekolah dan organisasi mengambil tindakan tata tertib seperti dendaan kepada pembuli tersebut agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Inisiatif seperti program anti-buli, bengkel kesedaran dan sumber sokongan juga perlu diperkenalkan untuk membantu mangsa buli dan mengubah sikap pembuli. Secara keseluruhan, buli adalah isu yang serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan meningkatkan kesedaran, pendidikan dan kerjasama masyarakat, kita boleh membentuk masyarakat yang lebih bersahabat dan beretika di mana setiap individu dihormati dan dilindungi. Nama saya Inosha Fajar Jonathan, matrik nombor 281146. Saya akan membentangkan tentang kajian kes. Dalam kajian kes ini, kita membahas tentang satu insiden buli di sebuah sekolah berasrama penuh di Kuala Kangsar. Laporan kejadian ini diterima oleh pihak polis pada 24 September dan melibatkan 3 pelajar tingkatan 4 sebagai mangsa. Menurut keterangan dari Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Asisten Komisioner Omar Bakhtiar Yaakob, siasatan awal menunjukkan bahawa ketiga mangsa telah menjadi mangsa pukulan oleh 4 pelajar tingkatan 5 walaupun mereka segera dibawa ke Hospital Kuala Kangsar untuk menerima rawatan. Pemeriksaan doktor menunjukkan bahawa mereka tidak mengalami kecederaan parah. Dalam usaha menangani kes ini, pihak polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan tindakan menyebabkan kecederaan dengan sengaja. Kertas siasatan ini kemudian dirujuk ke bahagian D5 pendakwaan atau undang-undang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak untuk tindakan lanjut. Ketua Polis turut mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat kenyataan atau spekulasi yang tidak berasas terkait dengan kejadian ini. Ini menekankan pentingnya menunggu hasil siasatan sebelum membuat penilaian atau mengeluarkan pernyataan yang tidak berasas. Selain itu, maklumat tentang insiden ini tersebar di media sosial terutama di Instagram dengan memaparkan seorang pelajar yang diduga menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Sambil itu, permohonan surat rayuan juga telah dibuat untuk tindakan disiplin terhadap para pelaku, termasuk saranan untuk mereka berlaku yang baik di rutan dan melakukan kerja amal di sekolah. Kajian kes ini mencerminkan seriusnya tingkah laku negatif pelajar seperti buli di kalangan pelajar dan menyoroti perlunya tindakan pencegahan serta hukuman untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan pelajar di persekitaran sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Teori psikologi yang dipanggil behaviorism memberi penekanan yang kuat tentang bagaimana persekitaran membentuk tingkah laku dan pembelajaran yang dapat diperhatikan, diukur dan dikawal. Penegahan positif atau penegahan negatif dapat meningkatkan kemungkinan tingkah laku berlaku, manakala hukuman positif atau hukuman negatif dapat mengurangkannya. Penyumbang kepada teori behaviorism termasuk Ivan Pavlov, John B. Watson dan B. F. Skinner. Ivan Pavlov menjadi terkenal melalui eksperimen anjing yang telah dijalankan sekitar tahun 1890-an di mana beliau belajar pelaziman klasik atau pembelajaran refleks. Beliau membuat eksperimen tentang rangsangan kelenjar air liur anjing dengan mendedahkan mereka kepada rangsangan tertentu seperti bunyi loceng. Anjing tersebut kemudiannya belajar mengaitkan bunyi loceng dengan makanan dan akhirnya bunyi loceng itu sendiri sudah cukup untuk merangsang kelenjar air liur anjing. Seterusnya John Watson. Beliau telah menekankan bahawa psikologi adalah sains objektif dan mesti memberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan dan diukur secara saintifik. Beliau menyusun pemikirannya ke dalam sebuah buku bertajuk Psychology as the Behaviorist Views It pada tahun 1913. Beliau juga menjalankan eksperimen Little Albert yang menunjukkan bahawa pelaziman klasik iaitu hubungan rangsangan atau tingkah laku tertentu dengan rangsangan atau tingkah laku yang tidak berkaitan berkesan dalam melatih manusia.
Dalam eksperimen ini, bayi yang baru lahir telah dilatih untuk takut akan bunyi yang dihasilkan oleh tikus putih. Seterusnya, B.F. Skinner. Beliau telah mengembangkan idea behaviorism dengan memperkenalkan konsep pelaziman operant yang menekankan peranan peneguhan dalam membentuk tingkah laku yang ditulisnya dalam buku The Behavior of Organism. Beliau menggunakan petak Skinner yang telah diperkenalkan olehnya untuk menunjukkan cara haiwan boleh belajar melalui peneguhan positif atau negatif. Pada asasnya, tingkah laku yang diikuti oleh akibat positif lebih cenderung untuk diulangi, manakala tingkah laku yang diikuti oleh akibat negatif lebih cenderung untuk dihentikan. Behaviorism mempunyai dua kategori utama, iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operant. Pelaziman klasik adalah satu bentuk pembelajaran yang melibatkan hubungan antara rangsangan tidak bersyarat dengan rangsangan bersyarat. Agar rangsangan tidak bersyarat dapat merangsang gerak balas yang sama atau serupa terhadap rangsangan bersyarat. Iwan Pavlov adalah tokoh penting dalam pembangunan teori pelaziman klasik ini. Seterusnya, pelaziman operant adalah salah satu konsep utama dalam teori behaviorism yang dibangunkan oleh B.F. Skinner. Beliau memperkenalkan dua prinsip utama, iaitu peneguhan dan hukuman yang mempengaruhi kemungkinan tingkah laku pada masa hadapan. Peneguhan terbahagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan negatif. Peneguhan positif adalah memberi sesuatu yang disukai, seperti guru memberi pujian atau makanan kepada pelajar. Manakala untuk peneguhan negatif adalah menarik balik sesuatu yang tidak disukai. Sebagai contoh, guru memberi pelepasan kepada pelajar daripada melakukan kerja rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nurdiana Atira binti Muhammad Yunus dengan nombor metrik 285043 untuk sambungan pelaziman operant sebentar tadi. Hukuman pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hukuman positif dan juga negatif. Hukuman positif adalah seperti memberi sesuatu yang tidak disukai. Sebagai contoh, guru merontan pelajar, manakala untuk hukuman negatif pula, ia adalah menarik balik sesuatu yang disukai. Sebagai contoh, guru menarik balik kebenaran makan di dalam kelas semasa sesi pembelajaran. Dalam konteks kajian kes ini, ia lebih memfokuskan kepada hukuman, terutamanya dari segi peneguhan negatif. Untuk lebih terperinci, pertama sekali bagi mengelakkan pengalaman tidak menyenangkan, mangsa buli mungkin belajar dari mengelakkan keadaan, lokasi atau individu tertentu. Memandangkan mangsa buli menerima peneguhan apabila rangsangan yang tidak menyenangkan dialihkan, tingkah laku ini boleh dilihat sebagai sejenis peneguhan negatif. Kedua, individu yang dibuli mungkin menginternalisasi pengalaman mereka yang boleh mengakibatkan sentimen kemurungan, cemas atau tidak bernilai. Mangsa diberi ganjaran untuk mengelakkan kerosakan dari dunia luar, walaupun ia datang dengan mengorbankan kesihatan mental. Ini juga boleh dianggap sebagai sejenis peneguhan negatif. Ketiga, orang mengambil tingkah laku melalui menonton orang lain mendakwa hipotesis pembelajaran sosial. Seorang mangsa mungkin kurang berkemungkinan untuk membuli orang lain sendiri jika mereka melihat bahawa pembuli menghadapi akibat untuk kelakuan mereka. Kesimpulannya, behaviorism melihat hukuman dari segi peneguhan negatif yang mengajak orang ramai untuk mengelak dari membuli untuk mengelakkan hasil yang tidak menyenangkan. Kalau untuk kesan-kesan buli turut mempunyai kesan ketara ke atas sasarannya yang menjejaskan beberapa bidang kehidupan mereka. Buli mempunyai kesan negatif yang besar terhadap kesihatan mental, pengurangan nilai diri, pencapaian akademik dan juga penarikan diri sosial dan introversi. Mangsa-mangsa buli juga berpotensi untuk membunuh diri kerana merasakan itu jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Assalamualaikum dan salam biru warna. Saya Aiman dengan nombor metrik 287095. Setelah berbincang tentang kes buli dan mengaitkan kes tersebut dengan teori behaviorism, kami telah membuat satu refleksi bagaimana teori dendaan oleh B.F. Skinner memberi pengaruh dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan bahawa teori dendaan dapat mengurangkan tingkah laku buruk ekoran dari kesan negatif yang dialami seseorang. Namun, terdapat kes perilaku buruk yang masih tidak dapat dibendung walaupun teknik dendaan telah diterapkan. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pelajar sekolah, teknik dendaan dengan menulis nama murid yang hadir lewat ke sekolah kurang berkesan. Hal ini kerana pihak sekolah seakan-akan mengambil mudah terhadap tindakan yang dikenakan sehingga menyebabkan murid-murid berani untuk mengulangi perilaku buruk tersebut. Oleh itu, teknik dendaan haruslah diterapkan dengan efektif agar tingkah laku yang tidak diingini dapat dibendung. Okey, langkah yang pertama adalah dengan mengenal pasti dengan teliti tentang hukuman yang bersesuaian dengan sesuatu kesalahan untuk mengelakkan timbul isu ketidakadilan di mana kesalahan kecil diberi hukuman yang tidak munasabah manakala kesalahan besar diberi hukuman yang tidak setimpal. Hukuman bagi kes buli dan rogol sentiasa tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Contoh kes yang kita boleh tengok adalah kes buli Zulfarhan yang maut kerana dibuli dengan menggunakan stray kawab di badan, dan kes rogol Elizabeth Fritzl yang dikurung dan dirogol oleh bapa kandung sendiri selama 24 tahun.
Kumpulan kami berpendapat kesalahan ini selayaknya dihukum dengan hukuman gantung sampai mati tanpa rayuan. Dalam konteks lain pula, hukuman yang tidak munasabah boleh membawa pemberontakan dan seterusnya memburukkan lagi keadaan, seperti kesalahan hadir lewat dihukum dengan digantung atau dibuang sekolah. Bagi kami, hukuman ini tidak setimpal kerana ia membuatkan pelajar fikir usahanya untuk hadir ke sekolah sia-sia dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk tidak hadir langsung. Tidak hadir ke sekolah dengan kerap lebih bahaya daripada hadir lewat ke sekolah. Kami berpendapat hukuman yang sesuai untuk kesalahan ini ialah melakukan kerja amali atau spiritual seperti menyapu sampah dan membaca Yasin sebelum memasuki kelas. Seterusnya, untuk menerapkan teknik dendaan yang efektif, hukuman yang diberi haruslah konsisten bagi mengelakkan kekeliruan dan ketidakpastian yang akan menjurus kepada isu ketidakadilan. Hukuman yang tidak konsisten boleh berlaku apabila pihak berkuasa yang melaksanakan hukuman membuat keputusan dengan emosi. Emosi bersifat subjektif kerana ia dipengaruhi latar belakang, tempat dan budaya yang berbeza-beza. Maka tindak balas emosi seseorang terhadap sesuatu tingkah laku akan berbeza dan akan menyebabkan keputusan hukuman yang dikenakan tidak relevan. Perkara ini juga akan menjejaskan keupayaan orang yang dihukum untuk memahami dan belajar daripada hukuman yang dikenakan. Kami berpendapat pihak berkuasa harus menetapkan peraturan dan garis panduan untuk menentukan sesuatu hukuman yang sesuai bagi sesuatu kesalahan. Selain itu, kita juga boleh melakukan sesi perbincangan dan refleksi terhadap hukuman yang telah dikenakan. Perkara ini dapat memupuk persefahaman dan pertumbuhan dalam kalangan individu yang terlibat kerana ia dapat memastikan pesalah mempunyai pemahaman yang jelas mengapa tindakan yang dilakukan itu merupakan satu kesalahan dan tidak boleh diterima. Sesi perbincangan ini juga dapat menggalakkan pemikiran proaktif dan memperkukuh kemahiran menyelesaikan masalah kerana individu yang terlibat dapat mengenal pasti faktor atau keadaan yang mungkin membawa kepada perulangan tingkah laku buruk dan seterusnya dapat membangunkan strategi untuk mengatasi situasi sedemikian dengan cara yang lebih berkesan. Jelaslah bahawa dendaan bukan sekadar menghukum tetapi berfungsi sebagai pemangkin kepada perubahan yang bermakna. Okey, tidak semua orang dapat menerima dendaan dengan baik. Sekiranya teknik dendaan masih tidak berkesan untuk membuang tingkah laku yang tidak diingini, pihak berkuasa boleh menggunakan pendekatan atau alternatif lain seperti teori penegahan positif dan negatif dari B.F. Skinner. Daripada menumpukan pada hukuman semata-mata, pihak berkuasa boleh merangsang dan meneguhkan tingkah laku yang diingini seperti memberi ganjaran kepada tingkah laku positif. Perkara ini akan menjadikan seseorang lebih cenderung untuk mengulangi tingkah laku positif dan seterusnya dapat mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Syazana binti Abu Bakar dengan nombor metrik 288577 akan bercakap mengenai refleksi aplikasi dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja kes buli, namun terdapat juga beberapa situasi yang mengaplikasikan hukuman atau dendaan sebagai teknik untuk membentuk tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Antara situasi yang sering berlaku di dalam kehidupan seharian kita pastinya berhubung kait dengan ibu bapa dan anak, di mana ibu bapa lah yang banyak membentuk tingkah laku anaknya. Dan misalnya bagi pihak ibu bapa, dendaan biasanya diaplikasikan dalam kehidupan seharian apabila mahu mendidik tingkah laku anak-anak agar menjadi lebih baik. Contohnya seperti ibu bapa memberi perintah berkurung selama beberapa tempoh jika anak pulang lewat ke rumah setelah haid waktu atau lewat tengah malam. Hal ini dapat mendidik anak-anak agar lebih peka dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, dapat dilihat bahawa dendaan juga tidak lepas daripada diaplikasikan ke atas pelajar. Contohnya seperti kajian kes buli di atas, di mana permohonan surat rayuan dibuat adalah agar tindakan disiplin dikenakan terhadap para pelaku, termasuk sarangan untuk mereka berkelakuan baik di rutan dan melakukan kerja amal di sekolah.
Secara tidak langsung, kami dapat simpulkan bahawa teknik didaan ini sudah diperkenalkan dan sinonim dengan kehidupan diri kita sejak kecil lagi tanpa kita sedari. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa selain teknik ganjaran, hukuman ataupun dendaan juga perlu bagi menjaga tingkah laku seseorang individu demi menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan persekitaran agar dapat mewujudkan lingkungan yang harmoni. Seterusnya, bagi pihak masyarakat, seperti yang sudah maklum, antara isu tingkah laku yang sering terjadi di kawasan perumahan yang sering kita lihat ialah isu sampah yang dibuang merata-rata sehingga mencemarkan kawasan kejiranan, membuat bising di tengah malam hingga mengganggu tetangga yang lain, mengambil parking jiran sehingga menyusahkan tuan rumah dan sebagainya. Hukuman juga boleh diberikan bersesuaian dengan aduan mengikut kebijaksanaan kejiranan atau memberi denda mengikut undang-undang kepada pelaku-pelaku tersebut. Oleh itu, pihak masyarakat boleh menetapkan peraturan dan mengaplikasikan denda dan hukuman kepada individu yang mengganggu keharmonian di kawasan rukun tetangga itu bagi membentuk tingkah laku negatif tersebut kepada tingkah laku yang lebih positif. Saya Nur Syafia binti Yahya, nombor matrik 302030 akan menerangkan referensi tentang kesan kepada pelajar pembuli. Dendaan bagi pelajar yang terlibat dalam tingkah laku buli boleh memberi kesan yang berbeza pada kehidupan seharian. Penerimaan denda oleh pembuli dalam beberapa kes boleh memberi kesan yang ketara ke atas pemahaman mereka tentang salah laku dan mengubah tingkah laku yang tidak dilindungi. Dendaan jika digunakan secara konsisten dan dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran holistik boleh menjadi langkah awal dalam meningkatkan tingkah laku pembuli. Antara kesan yang pertama adalah pengaruh sosial, kerana dendaan bagi tingkah laku buli juga boleh menyebabkan pelajar diasingkan oleh rakan sebaya. Mereka mungkin menghadapi kesusahan untuk mencari kawan atau bergaul dalam persekitaran sekolah atau maupun masyarakat. Yang kedua adalah sokongan dan bimbingan. Bagi pelajar, mereka memerlukan guru atau kaunselor yang dapat membantu mereka untuk mendengar masalah dan memberi nasihat atau tunjuk ajar yang positif. Yang ketiga adalah kesedaran tentang kesalahan. Melalui aplikasi dendaan, pelajar pembuli mungkin akan mengalami kesedaran yang lebih mendalam mengenai kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Akan menyedari kesan negatif dari tindakan mereka terhadap mangsa dan kesannya terhadap persekitaran sekolah. Yang keempat adalah tanggungjawab terhadap tindakan. Aplikasi dendaan juga boleh membantu pelajar pembuli untuk mengambil tanggungjawab terhadap tindakan mereka. Akan merasa tanggungjawab itu memperbaiki tingkah laku dan memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Yang kelima adalah kesedaran tentang nilai keadilan. Melalui proses aplikasi dendaan, pelajar pembuli mungkin akan menyedari nilai keadilan dalam pentadbiran hukuman. Mereka akan memahami bahawa setiap tindakan mempunyai konsekuensi dan hukuman yang dikenakan adalah sebagai satu bentuk keadilan. Mereka mungkin akan memahami bahawa perlakuan buli boleh memberi kesan negatif terhadap mangsa dan menyedari kesan jangka panjang terhadap tindakan mereka. Kesimpulannya, kesan dendaan ke atas pelajar pembuli adalah penting untuk dipertimbangkan dari pelbagai sudut. Selain memberi perhatian terhadap aspek disiplin, pendekatan yang holistik yang menekankan pada pembangunan diri, sokongan sosial dan penyelesaian masalah peribadi mungkin lebih efektif dalam membantu pelajar pembuli memahami dan mengatasi kesan tingkah laku buli mereka sendiri.